Oke, salam kawan-kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel Senin. Saya harap kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat seperti biasa ya. Pencerahan hari ini berkenaan dengan isu politik negara kita ini yang mana saya lihat ada yang buat hashtag kerajaan gagal, ada yang menyuruh kerajaan hari ini buka parlimen. Ini penjelasan saya tentang isu ini. Sebagaimanapun ketua pembangkang ke Presiden UMNO ke blogger-blogger politik ke orang-orang hebat politik ke Datuk Seri Najib ke siapapun Tun ke untuk nak mendesak kerajaan yang ada hari ini untuk melakukan sedikit perubahan. Ini penjelasan saya tentang isu ini. Oke, kita lihat sejarah Perdana Menteri kita ini untuk dia menjadi Perdana Menteri, di mana ramai kita ini terlupa bahawa apa yang dia lakukan untuk dia sampai ke tahap dia menjadi Perdana Menteri hari ini, rakyat ataupun orang-orang politik ramai yang lupa. Ini yang kita lihat walaupun kecil, tetapi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita lihat. Kita lihat di awal Tun meletak jawatan sebagai Perdana Menteri keempat. Ingat nih, kita lihat, dia lantik Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri. Yang mana kita lihat, siapa yang nak menjatuhkan Tun Abdullah ini untuk menggantikan Najib waktu itu? Datuk Seri Najib, siapa dia? Di sebalik ini, Tun dan kuncu-kuncunya termasuk Perdana Menteri yang menjadi menteri hari ini. Perdana Menteri kita yang ada hari ini menjadi Perdana Menteri kita hari ini. Ini yang berlaku. Semua rakyat tahu. Oke? Setelah Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, dia memang ingin menjadi Perdana Menteri. Kerana dia dah menjadi timbalan Perdana Menteri. Untuk nak menjatuhkan bos dia, memang tidak boleh. Tetapi apa yang dia lakukan, memang isu 1MDB ini sangat besar kepada Datuk Seri Najib. Tetapi dia cuba ambil kesempatan untuk nak menjatuhkan Datuk Seri Najib dengan mengiyakan apa yang berlaku. Kalau dia memang betul bagus, kita lihat apa yang terjadi hari ini. Dia sendiri memerintah, kerajaan dikatakan gagal oleh rakyat. Tetapi kita balik lagi, dia dah membuat sesuatu yang untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib ini tadi, tetapi dia gagal, maka ditendang oleh Datuk Seri Najib. Maka dia tidak ada jalan untuk nak menjadi Perdana Menteri. Dia punya politik hampir-hampir sudah mati di waktu itu. Apa yang berlaku, dia dan Tun membuat parti baru, yaitu Bersatu ini, dengan satu jalan, masuk dalam PH, bergabung dengan PH. Dia masih bercita-cita, tetapi dia sudah yakin bahawa dia tidak boleh nak melangkah Presiden PKR. Kerana PKR satu parti yang besar juga. Jadi mau tak mahu, kalau dia Tun menjadi Perdana Menteri, maka Datuk Seri Wan Azizah harus menjadi timbalan. Dan dia juga tahu di waktu itu kekuatan mereka di dalam PH ini tidak betul-betul kuat. Jadi untuk dia nak memporak-perandakan PH di waktu itu, dia cuma tunggu masa yang sesuai kerana mereka dalam kerajaan. Jadi ini yang berlaku. Tetapi saya tidak nak masuk lagi ke part yang ke depannya. Saya nak masuk Perdana Menteri kita yang ada hari ini, apa yang berlaku di sejarah kejatuhannya Perdana Menteri yang selepas Tun meletak jawatan ini tadi. Ini adalah pengalaman dia yang mana bagaimana dia menjatuhkan Perdana Menteri yang lain. Jadi dia sudah ada pengalaman di situ kerana dia terlibat sama. Jadi apapun yang berlaku, apapun rakyat nak cakap, siapa pemimpin negara ini yang hebat, mau Tun ke, mau Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, mau Datuk Seri Zahid Hamidi ke, mau Datuk Seri Najib ke, mendesak dia,
Dia tidak akan ikut apa yang pemimpin-pemimpin ini cakap ataupun rakyat cakap. Karena dia akan masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia umpamakan apa yang diperkatakan oleh rakyat dan pemimpin seolah-olah tidak berguna lagi. Kerana pengalaman dia yang lalu itu, yang mana dia terlibat sama, inilah yang saya nak perkatakan. Dan saya yakin, dengan penuh yakin saya sebagai rakyat, bahawa isu darurat yang kita sebut, isu buka parlimen yang kita sebut, dia tidak akan dengar. Dia tetap akan meneruskan agenda dia, mempertahankan kerajaan dia, sehingga, kalau senang cerita zaman perang dulu, sehingga ketitisan darah terakhir. Dan mereka cuba mempertahankan itu supaya dia berkuasa lebih lama, dan dia ingin mencapai matlamat, dan orang-orang dia yang ada dalam kabinet dia ini bertahan. Kerana kita tahulah ramai menteri-menteri pengampu daripada parti-parti yang memang sah-sah pengampu pada saya. Kerana mereka menjadi menteri, banyak menteri yang kita rasa tidak ada fungsi. Termasuk duta-duta yang dilantik khas nih. Apa fungsinya? Tak ada fungsi pun. Ini betul-betul satu yang kita rakyat boleh lihat hari ini, bahawa pimpinan yang ada hari ini, yang mana kita rakyat lihat sampai hashtag kerajaan gagal ini betul-betul terjadi. Tetapi kerana pengalaman yang mengajarkan dia untuk menjadi pimpinan tertinggi negara, bagaimana dia bercita-cita untuk nak menjadi Perdana Menteri itu terlalu kuat, sehingga bila dia menjadi Perdana Menteri hari ini, dia tidak akan berganjak. Dia akan berpaut di dahan mana pun, yang penting dia tetap Perdana Menteri. Kerana cita-cita daripada awalnya itu kita semua sudah tahu. Ini yang berlaku hari ini. Dan sia-sia kalau kita rakyat ni nak mengatakan kerajaan gagal, kerajaan ini suruh buka parlimen, buka ini. Tidak akan. Cuma satu cara, kita rakyat dalam keadaan pahit, dalam keadaan manis, kita kena tunggu pilihan raya. Sebab itu saja jalan kita untuk nak menolak mereka-mereka ini tadi. Dan saya berharap rakyat lepas ini, terutamanya di mana kawasan parlimen dia bertanding, saya yakin mungkin dia boleh menang lah. Tetapi di tempat lain, dia punya orang-orang dia, kita belum tahu kekuatannya. Karena Parti Bersatu ini, jangan juga kita nak mengatakan dia tidak mempunyai akar umbi. Dia sekarang ni kerajaan. Bila dia kerajaan, dia menggunakan semualah keistimewaan yang ada kepada mereka. Ini di mana-mana negara pun sama lah seperti itu. Jadi kita jangan meremehkan kekuatan mereka. Cuma kita rakyat menilai hari ini kerajaan yang ada hari ini. So kita lihat yang UMNO pun, orang-orang UMNO, blogger-blogger UMNO yang mengatakan suruh keluar orang-orang dia daripada kerajaan ni, seperti tidak mau berganjak. Ini UMNO sendiri pun akan menerima padah ini, kerana kita tahu bahawa rakyat ini tidak boleh dibodohkan lagi. Jangan kita cerita yang waktu kamu memerintah 60 tahun tidak ada gunanya. Ini dunia zaman baru, anak-anak muda zaman baru tidak memerlukan ini. Anak-anak muda hari ini semua boleh berfikir. Anak-anak muda hari ini nak ketulusan. Anak-anak muda yang ada hari ini nak membaikikan kita punya kerajaan. Kerana mereka berfikiran kita punya generasi akan datang, kita harus bangunkan negara ini untuk kita sendiri sebagai rakyat, supaya kita boleh ada peluang pekerjaan yang baik, kita ada kewangan yang baik, mutu perkhidmatan apa yang ada dalam negara kita ini baik. Rakyat kita dahagakan ini. Tetapi kerana kegagalan pemimpin kita yang terdahulu sampai hari ini, kerakusan pemimpin kita yang terdahulu hingga ke kini, ini yang berlaku dalam negara kita ini, sehingga rosaknya negara kita ini
Sehingga miskinnya negara kita ini, sehingga hutang berlambak-lambak, menyebabkan rakyat semakin hari hilang kesabaran. Dan inilah penjelasan saya untuk hari ini, yang saya tidak boleh nak buat panjang karena saya ada kerja lain. So sekian dulu dari saya, dan salam hormat dari saya, dan hashtag LTL, lawan sampai ke Putrajaya, lawan tetap lawan. Oke, sekian dari saya, thank you.